Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Cikgu Faruzi di channel Cikgu Detect. So kali ini saya akan kongsikan kepada anda aplikasi Blainspace. Apa itu aplikasi Blainspace yang ada di dalam D5 ini? Katakanlah anda ada aktiviti dalam RPG anda seperti ini. Bagi contoh aktiviti 1, 2, 3, 4, 5 dan 7 sebagainya. Dan ada pelbagai link. Yang menariknya kita boleh kumpulkan dan kita susun di dalam Blainspace seperti ini untuk lesson note ini, dan kita boleh sharekan link ni kepada pelajar untuk pelajar ikut urutan aktiviti kita. Kemudian menarik lagi, jika anda menggunakan Google Meet seperti ini, anda boleh terus playkan aktiviti dan dia tak berterabur dia punya aktiviti kita. Kita just tekan saja untuk aktiviti pertama, kedua, contoh menggunakan Mentimeter, ketiga menggunakan quiz, keempat dan sebagainya dengan menggunakan aplikasi Blainspace. Stay tuned. Langkah pertama, di dalam portal D5 anda boleh pilih menu guru seperti ini. Kemudian pergi kepada aplikasi. Di dalam senarai aplikasi ini, kita akan belajar hari ini adalah aplikasi yang kedua, iaitu Blainspace. So klik Blainspace. Nanti anda akan dibawa kepada paparan aplikasi blainspace.com. So bagi yang tiada ID D5, mungkin menggunakan ID biasa juga boleh terus type perkataan ini di browser anda lah, blainspace.com. Seterusnya, kita akan mendaftar dahulu menggunakan ID D5 ini. So kita tekan butang sign up. Nanti kita akan dibawa kepada dua pilihan ini. Anda boleh pilih sebagai guru ataupun student. Jika sebagai guru, kita pilih guru, dan jika anda sebagai student, boleh tekan butang student. Dalam kes ni kita akan menggunakan I am teacher. So saya klik ini. Kemudian dia ada tetapan pilihan, kita boleh pilih ID. So saya galakkan tuan-tuan menggunakan ID Google. Dalam kes tutorial ini kita menggunakan ID 5. So klik saja sign up with Google. Kemudian pilih akaun D5 anda. Untuk penggunaan kali pertama, so kita allowkan untuk dia tarik data untuk kita jadikan bahan dalam Blainspace kita nanti melalui Google Drive. So tekan allow, dan untuk confirmation sekali lagi kita tekan allow. Jadi ini adalah paparan muka utama Blainspace. Jadi mari kita berkenalan dulu menu-menu yang ada di sini. Pertama, ini adalah dashboard lah. Kemudian di penjuru atas sebelah kiri ini ada juga bahagian lesson. Maksudnya nanti senarai lesson plan aktiviti kita akan berada di sini. Classes, senarai kelas-kelas yang kita akan wujudkan sebentar lagi. Kemudian kita ada lesson library. Maksudnya segala perkongsian cikgu-cikgu lain yang menggunakan Blainspace kita boleh dapatkan di sini. Kita kembali kepada dashboard. Kemudian kita jika ingin tukar menu ataupun setting, kita boleh pergi pada penjuru atas sebelah kanan ini. Kita klik dan kita boleh pilih profile, account dan sign out lah. So bagi paparan tengah ini adalah ruangan untuk kita mencipta new lesson. Okay. So kita akan mulakan untuk langkah pertama, cipta lesson. Klik di situ. Okay. Untuk penggunaan kali pertama, dia akan keluar iklan ataupun pop-up seperti ini. Kita tekan saja continue. Dan kita boleh kategorikan kita punya lesson untuk apa. Katakanlah kita nak buat untuk education, kita tulis saja education sebagai contoh. Kita tekan OK. Dan ini adalah paparan antara muka dia. Okay, paparan antara muka kita punya pengajaran ataupun Blainspace untuk aktiviti RPG kita. Sebagai contoh, jadi kita akan teruskan untuk mengisi ataupun memindahkan aktiviti kita yang di dalam RPG kita ke dalam Blainspace supaya dia jadi senang untuk rujukan pelajar untuk menjalankan aktiviti ataupun untuk kita jika kita menggunakan
Google Meet ataupun belajar secara bersemuka dengan pelajar dalam talian menggunakan Google Meet. So kita sediakan RPH seperti ini dahulu dan kita akan pindahkan satu persatu lah dalam bentuk aktiviti yang sesuai untuk pembelajaran kendiri pelajar. Bagi kita meneruskan, jadi kita berkenalan dulu dengan menu-menu yang ada di atas ini. Kita ada beberapa butang. Ini adalah butang antarmuka utama dia. So kita mulakan dengan memasukkan tajuk kita punya aktiviti ini. Jadi saya akan ambil daripada RPH ini. Katakanlah 4.0 teknologi rumah tangga. Jadi saya letakkan kat sini. Saya copy paste saja. Saya masukkan tahun 5. Seterusnya kita akan memasukkan bagi setiap kotak ini aktiviti ya. Katakanlah yang pertama ni saya nak letakkan tajuk dia dulu. So saya akan masukkan menu-menu yang ada di sebelah kanan tuan-tuan ini. Kita ada untuk pilihan basket ini, troli ni adalah galeri YouTube, Google dan seterusnya lah satu persatu. So saya akan menggunakan dulu yang bawah sekali ni untuk upload media, untuk kita jadikan template ataupun dia punya thumbnail ya, supaya nampak cantik sikit kita punya blank space untuk aktiviti ini. So saya masukkan dulu, saya upload, saya cari file, saya standbykan satu file gambar. Katakanlah saya ambil contoh file ini. So saya akan letak upload kan seketika. Nanti bila dah upload dia akan keluar di sini. Apa yang terusnya kita perlu klik dan drag dia klik, drag and drop bahagian ni. Kalau tuan-tuan tengok saya pindahkan ini. Dan yang ini saya namakan edit ini sebagai tajuk pembelajaran. Ini aksesori saja untuk kita mulakan sebagai thumbnail ni lah, sebagai contoh. Okey, yang kedua ni baru kita akan mulakan aktiviti kita. Kalau kita tengok dalam RPH saya ini, RPH yang saya pilih ini, kita menggunakan aplikasi Padlet untuk aktivitinya. So saya ambil aplikasi tablet untuk aktiviti. So masalah saya copy link ini, saya pergi ke menu yang sebelah kiri ini, kita ambil yang kelima ini, insert web page. So saya tekan. Kemudian di penjuru atas ini kita akan masukkan website tersebut dan kita tekan butang cari ini untuk memastikan link tu berfungsi lah. Okey, nampak jika keluar di sini bermaksud link ini berfungsi lah, Padlet ini berfungsi. So saya konsep yang sama, saya tarik, drag and drop di bahagian aktiviti yang kedua ini. Nampak semudah itu. Kemudian kita letakkan arahan di sini. Katakanlah ini aktiviti saya letak ke sini, murid membuat sumber saran. So saya copy saja yang ini, saya masukkan saja di ruangan edit ini dan saya letak kat sini. Saya tekan done. Ini arahan lah bahagian yang edit ni. Hanya kita boleh masukkan arahan-arahan yang sesuai untuk pelajar. Pastikan arahan tuan-tuan jelas. Jadi saya akan pindah kepada bahagian kedua. Kita tengok ni aktiviti menggunakan YouTube. YouTube ni saya akan tunjuk cara pertama dia, copy link seperti ini, ataupun kita boleh menggunakan cara yang YouTube di sinilah. Katakanlah tuan-tuan tiada video sendiri, tuan-tuan boleh carilah, katakanlah tajuk dia teknologi rumah tangga. Saya tekan carian, maka dia akan senaraikan video-video yang ada. Oh sorry, ini tajuk dia salah sikit, saya betulkan. Video-video yang ada di dalam internet. So kita boleh pilih lah seperti ini. So bagi contoh, saya boleh ambil video yang cikgu ini, tapi dengan syarat kita berbudi bahasa, kita mintalah izin melalui ruangan komen video ini untuk menggunakannya. Tapi sebenarnya bila mereka dah share public, maksudnya siapa-siapa boleh menggunakan, tetapi janganlah kita download dan kita upload ke channel kita, tak kena macam tu So kita boleh drag and drop saja. Maka kita ada dua video. Saya kata mungkin arahan kita, sila tonton dan buat catatan, sebagai contoh arahan pelajar. Ini cara untuk kita cari, ataupun kita juga boleh cari dengan cara begini. Kita tekan, kita akan dapat link terus kepada channel tersebut lah, ataupun video tersebut. Okey, so yang seterusnya kita tengok aktiviti yang seterusnya. Selesai murid menjawab melalui Word World. Word World ni pun kita kategorikan sebagai aplikasi internet ataupun external link. So kita pilih menu yang di sini, yang gambar insert web page ini, kita tekan. Dan seperti tadi juga kita masukkan
link di atas ini dan kita tekan cari. Kita tengok berfungsi. Bila keluar paparan preview seperti ini, so kita tarik dan letak untuk aktiviti ketua. Masukkan juga arahannya. Sila jawab semua soalan. Ini sebagai contoh tuan-tuan. Tuan-tuan perlu tulis arahan dengan jelas lah, supaya bagi pelajar yang belajar kendiri, dia boleh baca dan terus melakukan aktiviti tersebut. Aktiviti yang terakhir mungkin setelah menjawab dah hasil, okey, murid mengambil gambar hasil tugasan diupload ke Google Drive. Yang ini kita menggunakan juga bukan Google Drive ni, di Padlet. So kita klik di sini, ambil link untuk aktiviti terakhir, external link juga, paste di sini dan kita masukkan. Okey, kita drag and drop. Saya cepat sikit. Kita tulis arahan, sila upload tugasan. Dan okey, katakanlah semua selesai dah kita letakkan kat situ. Yang terakhir mungkin Google Form untuk kehadiran. Saya klik link ataupun kita boleh cari di Google Drive. Di sini kita masukkan link tersebut. Kalau tak jumpa, bermaksud yang ni dia tak connect dengan link sebab form ini daripada drive lain. So saya ambil external link, tapi pastikan form itu form milik kita. So saya tekan search kat sini, nanti dia akan keluar di sini. Kita tarik isi kehadiran. Kita tulis isi kehadiran. Bila kita lihat sini, sebaik saja kita kemas kini, maka menariknya blank space dia akan automatic terus auto save. So tuan-tuan tak perlu risau. Kita semak balik, kita dah ada tajuk, kita dah ada aktiviti je. Kalau tak cukup, tuan-tuan boleh tambah row di sini. So dia akan tambah lagi 3 lagi row yang kosong. Seterusnya lah, berapa banyak tuan-tuan nak letak sebenarnya tiada maksimum setakat ini. Saya tengok boleh letak banyak, bergantung kepada aktiviti tuan-tuan. So bila dah selesai, kita pergi kepada menu utama balik. Okey, kat sini ada menu utama ni, ataupun kita boleh tekan butang share sini untuk kita kongsikan kepada pelajar kita. Ada dua cara lah, sama ada pergi menu depan ataupun pergi sini. So saya tekan saja butang di sini untuk tuan-tuan share. Kita klik sini share. Sebaik saja tekan butang share, akan keluar paparan seperti ini. Ada pautan link ini, kita bolehlah menghantar link ini kepada pelajar kita. Jadi bila ada pilihan share ini, ada beberapa setting lah. Pertama, share, kita boleh share terus kepada Google Classroom, share pada Twitter, embed pada blog, email, Facebook dan pamerkan QR code. So yang menu yang kedua adalah kita boleh pilih privacy kita, sama ada only me, maksudnya kita tak bersedia mengkongsikan blank space kita kepada orang lain di dalam galeri blank space, ataupun kita nak anyone, maksudnya semua boleh menggunakan. Nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak ambil dan jadikan milik kita. Tapi syarat bila kita pilih sini, maksudnya kita dah sedia untuk berkongsi orang lain lah, ataupun orang tertentu saja, murid saja yang ada link ni. Okay, so collaborate ini tuan-tuan bolehlah berkongsi dengan rakan-rakan untuk jadikan perkongsian bahan bersama lah. Katakanlah dalam tahun 5 ada 2 orang guru, 5A dan 5B, untuk menggunakan aktiviti yang sama. So kita boleh berkolaborasi antara guru lah. So kita pilih balik butang share. So saya akan copy ini dan boleh hantar terus kepada WhatsApp ataupun Telegram dengan arahan yang ringkas, supaya nanti semua, kalau dulu kita bagi banyak link, sekarang mungkin kita akan spesifik satu link ni saja untuk aktiviti kita, RPG kita dalam minggu tersebut lah. Ataupun kalau tuan-tuan dah ada Google Classroom, tuan-tuan boleh saja klik Google Classroom ini seperti ini contoh. Nanti dia akan keluar satu paparan seperti ini. Dia terus akan buka kita punya Google Classroom, dan menariknya kita boleh terus pilih kelas kita ada, dan kita boleh tetapkan tugasan yang kita nak lah. Okay, sebagai contoh yang ni, so saya pilih katakanlah Google Classroom yang ni. Action kat sini kita boleh pilih sama ada nak create assignment, question, announcement dan sebagainya lah, seperti biasalah. Jadi dia akan terus berkolaborasi dengan Google Classroom. Agak menarik kat situ. So katakanlah kita dah selesai, kita dah hantar, kita hanya tunggu pelajar respon tugasan tersebut. Dan saya nak tunjuk sedikit setting di sini. Ada bahagian penjuru bawah ini, ada setting sedikit untuk beberapa tetapan. Kita boleh enablekan komen. Maksudnya di ruangan nanti saya akan tunjukkan pelajar untuk berkomen ataupun berkolaborasi menggunakan blank space ini. Adalah aktiviti, dan kita boleh track lesson untuk view dan sebagainya. Okay, so selesai yang ini, kita akan pergi kepada paparan utama dia.
paparan utama kita dah ada kategori ataupun lesson yang kita dah baru cipta tadi. Kita boleh tengok berapa view. Bila last edit dan kita nak share kembali pun boleh, kita tekan di sini, nanti kita akan terus share kepada pelajar lah. Dan butang ini untuk kita duplicate track ni, kita nak tengok dia punya analisa, delete ataupun copy lah. So di menu yang kedua ini ada join class. Maksud kat sini untuk pelajar, dia perlu masukkan join class ini. Bila kita klik seperti ini, kita perlu masukkan kod. Tetapi sebagai seorang guru, tuan-tuan perlu cipta kelas tersebut. So dengan cara klik create class di sini, nanti sebelum itu kita akan letakkan nama kelas, katakanlah 5 dinamik. Letakkan level dia katakanlah tahun 5 seperti ini. So kita create class. Sebaik saja kita cipta kelas, akan terdapat satu kod di sini lah. Nampak ni JZQOBXCM. Jadi pelajar nak join kelas kita, kita masuk sebagai pelajar dan masukkan join kelas kat sini, boleh masukkan kod tersebut lah. Tetapi bergantung kepada lah, sebab kita mungkin ada kelas di Google Classroom, boleh guna kelas di Google Classroom, ataupun nak guna kelas kat sini pun tak ada masalah. Bergantung kepada aktiviti tuan-tuan. Begitu juga kelas seterusnya. So sebaik saja kita share tadi, share ini tadi, dan kita boleh lihatlah view ni berapa banyak pelajar dan tu menjawab tugas dan sebagainya. Okey, katakanlah kita nak mengajar secara live di dalam kelas. Tadi kita sharekan link mengajar live di dalam kelas menggunakan Google Meet secara dalam talian. So kita klik saja yang ini, kita buka Meet kita, Google Meet kita. Sebagai contoh, saya bukakan Meet ini. Sebaik saja kita buka kita punya aktiviti ini, kita dah ready sebab kita dah susun aktiviti kita. Jadi kita tak perlu lagi merujuk buku RPH, kita just menggunakan di sini untuk mengajar secara dalam talian bersemuka menggunakan Google Meet. So kita boleh play kat sini, nampak bila kita play kat sini, ini adalah kita punya aktiviti yang pertama tadi. So kita menggunakan Google Meet, kita share saja tab ini. Jadi kita kolaborasi beberapa aplikasi lah. So saya pilih tab sini, saya pilih Blend Space ini, saya pastikan audio ini ditanda sebab kita ada video yang kita akan mainkan ini. Kita share saja. Maka nanti sebaik saja kita mengajar, kita ini Meet, paparan Meet kita. Jadi kita boleh fokus kepada tab yang Blend Space ini. So kita terus mengajar. Katakanlah kita mengajar, okey pelajar lihat aktiviti kita akan mulakan. Ni yang ingat tadi, ini gambar pertama. So pelajar boleh beri komen di Blend Space ini, tetapi kalau dia buka di Meet tak ada lah, sebab kita tak boleh nak edit sini. So pelajar buka link di Blend Space. Tapi dalam bila tuan-tuan guna Meet, pelajar mungkin boleh respon di dalam chat Meet lah. Tetapi kalau kita nak tu, kita beri link Blend Space ni juga kepada pelajar yang ini, setakat ini. Okay, sambil kita mengajar seperti ini, tuan-tuan tengok. So kita letakkan ruangan chat. Jadi pelajar pun sambil tu dia boleh buka. Jadi dia boleh respon terus ke dalam Blend Space di sini, discussion. Jadi pelajar type akan keluar di sini lah. So katakanlah kita dah selesai, kita pergi aktiviti seterusnya. Aktiviti yang kedua, nampak kita dah standby terus buka. Jadi kita tak payah nak buka link satu-satu aplikasi tersebut, kita just buka, nanti pelajar akan terus respon. Okey, di dalam Blend Space yang dia buka lah. So dia boleh tekan dan jawab dekat sini terus lah. Okey, bagi contoh yang ni, dia akan jawab. Tetapi kalau bila kita Meet ni, kita perlu share jugalah yang di dalam tu tadi, sebab saya buka ni sebagai view guru. Nanti kita akan nampak pelajar akan jawab kat sini lah. Dan seterusnya kita akan pergi paparan yang aktiviti kita 3, tonton video, kita boleh play. Okay, dengan izinnya cikgu ni saya menggunakan video dia, Cikgu Azura. Seterusnya aktiviti yang keempat, tengok ni nombor sumber pengajaran, mungkin ada quiz word. Pelajar boleh terus masuk, mulakan aktiviti, klik saja di sini dan menjawab aktiviti tersebut. Kita pelajar sambil tu mungkin kita boleh minta sila beri respon di ruangan description. Okay, so kita pergi upload gambar yang terakhir, kita tunggu saja tugasan pelajar untuk snap sebagainya. Dia boleh jadi aktiviti bersemuka ataupun boleh jadi tugasan yang kita berikan dalam WhatsApp atau Telegram, lebih menarik dan tersusun. Dan bila selesai kita mengajar sebagainya, kita boleh tutup balik paparan ni. Saya tutup dulu Meet saya ni. Dan kita nak simpankan ini sebagai evidence kita di dalam
HRPH. Kalau saya copy saja yang di atas ini, link tadilah, link share kita pada pelajar tersebut. Kita letak saja di sini, nampak dah ada untuk catatan di ruangan RPH kita, bahan bantu mengajar. Terus ada terkumpul kat sini, blank space sebagainya. Kemudian sebelum saya tamatkan sesi ini, saya nak tunjuk tahir macam mana kita nak manage ataupun menggunakan, katalah kita tak sempat untuk mencipta blank space, kita boleh menggunakan menu ini, lesson library ini. So kita boleh pilih, katakanlah tajuk kita TMK tahun 6. Kita cari saja sebab dah ramai cikgu bersedia berkongsi untuk anda gunakan. So better kita pilih yang mana kita berkenan, dan katakanlah saya tengok yang ni. So kita berilah kredit kepada cikgu ini yang berusaha payah untuk menghasilkannya, walaupun dalam konsep media ataupun teknologi internet ini sebaik saja kita buat public, maksudnya kita bersedia kongsi dengan orang lah, tapi dengan izin budi bahasa kita minta lah dulu izin, lebih baik begitu. Kita boleh menghantar terus pada pelajar, tapi saya galakkan tuan-tuan buat dulu copy di sini penjuru atas ni. Maksudnya kita nak jadikan dia sebagai aktiviti kita, tetapi kita berilah satu like untuk cikgu ini sebagai sokongan, sebab kita nak ambil barang dia ni dengan izin. So kita copy saja sini. Pastikan tuan-tuan dah jadi milik tuan-tuan, tapi macam saya katakan tadi, better kita mohon izin dululah melalui YouTube dia, di ruang komen sebagainya. Tak perlulah nak buat surat resmi. Kurang-kurang bila tuan tengok dia rasa sejuk hati kita menggunakan dia punya tu dengan izin, dengan meminta kebenaran. So dah di milik kita, of course lah kita akan ulang balik langkah tadi, share. Katakanlah saya dah tertutup, saya pergi balik kepada menu utama ini. Kita ada 2 blank space untuk aktiviti lah. Jadi tuan-tuan boleh buat ni yang saya ambil tadi, yang tampak dia dah jadi milik kita, barulah kita boleh share yang ini, guna butang ni untuk share kepada pelajar dan sebagainya. Okey, itu saja tutorial kita bagi blank space. Merupakan aktiviti yang menarik ataupun platform yang menarik untuk kita kumpulkan aktiviti dalam pengajaran kita, duduk satu platform, dan nak sama ada belajar mengajar secara bersemuka dalam talian menggunakan Google Meet, ataupun nak beri tugasan melalui WhatsApp dan Telegram, kita boleh menggunakan blank space sebagai option yang lain sebagaimana platform-platform yang ada. Manfaatkan penggunaan Delima melalui aplikasi blank space. So itu saja. Bye bye. Assalamualaikum.